إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan, padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau, dan ia syaitan telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan di dalam ayat firman Allah yang berbunyi Qul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di mana firman Allah Ta'ala bermaksud lebih kurang dia, katakanlah hai Muhammad, katakanlah hai Muhammad, mahukah kamu aku khabarkan dengan orang yang sebenar-benarnya mendapat kerugian di dalam usaha mereka? Segala usaha yang mereka kerjakan semuanya rugi belaka. Siapakah mereka yang menurutnya rugi oleh kerjanya semua itu? Iaitu orang-orang yang telah mensia-siakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah berbuat baik. Mereka menyangka mereka telah berbuat baik. Na'udzubillah min zalik. Ini banyak sungguhlah. Biasanya bab ini boleh lihat dalam bab istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, banyak. Bila kita mengetahui tentang tipu daya syaitan, di sampai peringkat nanti dia suruh kita berbuat ibadat ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan dia juga yang akan menyuruh kita membatalkan pahala ibadat tersebut. Jadi kita sentiasa duduk dalam tipu daya syaitan. Na'udzubillah min zalik. Ketika itu syaitan sangat pandai. Ketika itu syaitan sangat pandai. Jumpa surat 16 yang kita surat 16. Ketika itu syaitan sangat pandai. Apa pandai dia? Mengajar engkau akan kelebihan ilmu. Syaitan ajar kita tentang kelebihan ilmu, dan mengajar syaitan pula darjah para ulama. Dan ia syaitan mengajar engkau beberapa kelebihan
mencari ilmu yang telah disebutkan di dalam hadis. Nampak peringkat lagu tu dia, kalau peringkat lagu tu dia main kita. Mengajar kita pula akan kelebihan ilmu dan derajat para ulama. Dan ya, syaitan mengajar engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebutkan dalam hadis. Peringkat lagu tu lagi main kita dah, masya-Allah. Dan juga perkataan para ulama. Wah, simpan ulama tu kata lagu ni, ulama ni kata lagu ni, ulama tu kata lagu ni. Duk ingat kita belaka. Sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan engkau daripada seumpama sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man izdada alman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya, yakni amalannya tidak bertambah, amalan dia tak bertambah, ilmu dia masya-Allah dahsyat, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Mana dia makin jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, bukan dia makin dekat. Itu di antara hadis bagaimana sabda Rasulullah, tertipu daya manusia dengan syaitan. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabdaan baginda yang berbunyi, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabdaan baginda yang berbunyi, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dahsyat seksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim, yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Ilmu dia tak boleh memberi manfaat akan dia. Ilmu dia ada, tapi benda halal pun jadi haram, benda haram pun jadi halal. Tak jadi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Apa maksud berdoa Nabi? Mengajarkan kepada umat dia. Apa dia doa yang selalu dibaca oleh Nabi? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Itu antara doa Nabi. Itu selalu dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dalam doa Nabi kita ni, ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu ada tapi tak memberi manfaat. Dan hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak khusyuk. Dan amalan yang tidak diangkat, amalan yang tidak diterima. Dan daripada doa yang tidak didengar, yang tidak dimakbulkan akan dia. Atau di antara orang-orang yang tertipu dengan tipu daya syaitan, sehingga ilmu yang dimiliki tidak memberi manfaat bagi diri dia, apalagi pada agama Allah Ta'ala. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, marartu lailata usriyadi bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqarida min narin faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarr wa na'ti. Katanya qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Banyak mana tipu daya syaitan. Dua, tiga, empat, lima dah tipu daya syaitan.
Mari mengaji tak faham, mari mengaji tak faham tempat lain. Dia mari mengaji tak faham tu seronok. Mengaji faham tapi tak amal tu bahaya. Mengaji tak faham tak apa. Mengaji faham tak amal tu bahaya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lalu melalui aku pada malam aku diisrakan. Aku telah lalu aku pada malam aku diisrakan. Dengan kaum yang dipotong lidah mereka itu. Aku lalu selisih. Orang kita panggil selisih. Kalau bahasa Arab panggil marar tu, bahasa kita panggil selisih. Aku jalan, aku dapat lihat selisih aku. Dengan kaum yang dipotong lidah mereka itu dengan gunting daripada api, yakni api neraka. Lidah dia dipotong, digunting daripada api neraka. Maka aku bertanya, yakni kepada Jibril alaihissalam, siapakah kamu ini? Aku bertanya kepada dia tu kan, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan. Tu dia. Kami lah orang dia, kata dia. Kami suka sangat suruh orang buat baik. Tetapi kami tidak melakukannya, kata dia. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan. Jangan buat jahat, kata dia. Tetapi kami mengerjakannya, kata dia. Maka berhati-hatilah engkau, katanya, saudaraku, daripada tipu helah syaitan. Itu bahaya, tipu helah syaitan. Itu pengarang kita beri peringatan kepada kita. Dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya. Janganlah engkau tunduk, janganlah engkau patuh, engkau taat akan tipuannya. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau. Pandai dia memerangkap engkau. Cara dia dengan menyetujui engkau mencari ilmu. Bila kita tak nak, mula-mula kita nak cari ilmu, syaitan kata tak ada apa ke ilmu banyak ke. Mereka pertama dia suruh kita apa? Tinggalkan taat ataupun tinggalkan mencari ilmu. Kita diberi topik oleh Allah Ta'ala jawab. Bila kita boleh jawab, dia mahu pula tipu kita pula. Besok-besok dah boleh memuda lagi. Diberi topik oleh Allah Ta'ala, kita jawab. Dia masuk tipu lagi. Dia tamakkan kita. Ni nak. Nak tafsir nak. Jadi gitu. Akhirnya mengaji macam mana pun tak faham apa. Dia tamak sana, tamak sini, tamak sana, tamak sini. Allah alam saya. Kita diberi topik Allah, kita jawab lagi. Dia tipu pula cara macam ni pula. Ikhlas ibadah. Dan seterusnya. Akhirnya kita just duduk dalam isi deraj. Kita dilamu-lamu oleh syaitan. Dengan suatu khayalan yang tak mampu bila kecapi. Dan kita berasa kita berada di sana. Kita dapat ilmu banyak. Tapi apa dia suka cari salah orang, suka cari benda tak kena orang, supaya nampak lihat kita orang yang berilmu dan sebagainya. Allah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala baik.
Padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau. Cara dia perdaya dengan memesongkan niatmu. Dia memesongkan niat kita. Niat kita mula mengaji kerana Allah. Lepas tu dia main pesong pula. Dan ni tak berdiri. Kalau tak ada sijil tak pandang buat lagu mana kata dia. Dia kan. Dia pesong pula kita kan. Bukan dia perlu mengaji kerana Allah, cari sijil dah pula dah. Kan. Bila dapat sijil pula, dia ada cari piti pula dah. Ada cara-cara dia, sikit-sikit dia masuk. Maka celakalah bagi si jahil sekali celaka. Bahasa kita, celaka sungguh. Kerana ia tidak mahu belajar. Itu cara dia. Itu apa nak jadi tak tahu nak kata. Dan celaka bagi si alim pula, 1000 kali celaka pula. Sudah. Apabila ia tidak mengamalkan ilmunya. Orang jahil celaka sekali. Orang alim celaka 1000 kali. Kenapa? Tidak mengamalkan akan ilmu dia. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketahui olehmu bahawasanya manusia di dalam menuntut ilmu ini terbahagi kepada 3 keadaan. Sebab kita duduk mana kita ni? Kita duduk mana? Hak nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3. Pertamanya orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya ilmu itu sebagai bekalan ke negeri akhirat. Atau pertama sekali cari ilmu bekalan negeri akhirat. Maka ia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keredaan Allah Ta'ala dan negeri akhirat. 2 benda tu tuntutan utama dia, matlamat utama dia, 2 benda tu ya. Maka orang ini termasuk di dalam golongan orang yang beruntung. Termasuk golongan orang yang beruntung, diberi untung akan oleh Allah Ta'ala. Keduanya orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera, yakni dunia, dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda. Mana benda yang kedua? Ini kedua benda banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ujian-ujian yang kadang-kadang tak mampu kita nak tempuh. Allahu akbar. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Sedangkan dia sendiri menyedari hal ini, dia sedar dah, dia tak khabar ataupun tak khabar, Allah a'lam, dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dia alaminya dan kehinaan maksudnya. Habis dia rasa lah sebenarnya, Allah a'lam, saya dia banyak begitulah kata. Lebih-lebih lagi sekarang ibu bapa pula, dia hantar anak dia belajar matlamat dia pelaburan ya. Bukan matlamat dia Allah Ta'ala, matlamat dia pelaburan. Besok dah tua-tua boleh anak-anak bantu sikit apa-apa lagi. Semua jadi lagu tu dah. Bukan kerana Allah Ta'ala lagi dah. Kerana pelaburan jadi anak berusaha mencari sesuatu untuk kepentingan bapanya, bukan lagi kepentingan agama. Allah a'lam. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala lagi. Maka orang ini adalah berada di dalam golongan yang berbahaya. Ini antara orang yang berbahaya. Jikalau ia mati sebelum sempat bertaubat, maka dibimbangi ia akan mati dalam keadaan su'il khatimah, sejahat-jahat kematian. Na'udzubillah min dzalik. Sebimbang lagu-lagu ni. Dia bukan lagi antar anak dia belajar untuk agama Allah, tetapi dia berantar anak dia mengaji untuk kepentingan peribadi dia. Dan sebagainya lah yang menguntungkan akan dia. Na'udzubillah min dzalik. Itu satu orang ayat yang kurang ajar depan dia. Kemudian urusannya terserahlah kepada kehendak Allah Ta'ala. Terserahlah kepada kehendak Allah Ta'ala. Kalau mahu dimaafkan atau diseksa, maafkanlah. In ta'azzibhum fa innahu ibadak.
fa innahum ibaduna. Jikalau engkau azab akan mereka ya Allah, maka sesungguhnya ia itu hamba engkau. Wa anta wa in tughfir lahum. Kita lupa ayat. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, tetapi kalau ia mendapat taufik sebelum matinya, lalu ia bertaubat. Kalau ia mendapat taufik sebelum matinya, lalu ia bertaubat. Allah alam saya baca pendidikan orang kita situ pergi dia. Anak dia tak balik, marah dia tanya. Ada kerana daripada beberapa kerana. Tujuan dia Allah alam saya. Tetapi kalau ia mendapat taufik sebelum matinya, lalu ia bertaubat, alhamdulillah, dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan tercuai, maka bolehlah ia dikumpulkannya bersama golongan yang beruntung, bersama golongan yang beruntung manusia akhir zaman. Kerana orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Kerana orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa besar, perbandingan dia. Orang yang tak berdosa ni Nabi je. Nabi orang tak ada dosa. Kita orang tidak Nabi ni dosa sama tu. Tertulis mata tu dosa saja. Allah alam saya. Sama dosa sebab meninggalkan kewajipan. Kewajipan kita mengenal Allah, kita tak kenal lagi. Bangun tidur tulis mata tu dosa saja. Sebab tidak ada niat untuk kenal Allah Ta'ala. Celik mata ingat apa dia? Ingat lagi kerja charity. Dosa kita tak ada niat langsung untuk mengenali Allah Ta'ala, untuk mengenali ibadat-ibadat yang wajib diamalkan. Ingat, hancur situ saja. Bangun tidur tu dosa saja. Dosa dua dengan Tuhan. Dosa meninggalkan kewajipan dan dosa mengerjakan yang diharam. Tak banyak dua, tapi cabang dia banyak. Dosanya dua. Dosa meninggalkan kewajipan dan dosa yang kedua apa dia? Mengerjakan yang diharam. Allah alam saya. Ketiganya orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda. Jadi, dan bermegah-megah dengan kedudukan, na'udzubillah min zalik, dan merasa bangga dengan ramai pengikutnya. Ada di antara perkara yang sangat menakutkan. Allah alam saya. Ini bukan orang jahil, ini orang alim. Orang alim mabuk dengan ramainya pengikut. Ia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya. Paling bahaya sekali ni. Wallahu a'lam saya. Walaupun demikian, ia masih terpedaya lagi, kata dia. Sudah. Walaupun demikian, dan merasa bangga dengan ramai pengikutnya, yang menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya, dan untuk mengaut keuntungan dunia. Sudah besar apa lah, biasa tu. Tengok pendidikan kita siapa, guru kita siapa, cepat. Guru penting sekali, guru. Sebab apa yang ada di dia itu akan turun di murid.
Kalau guru kita kaki gitu tak jadi gitulah kita. Wallahu a'lam saya. Walaupun demikian dia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya. Masih tertipu lagi tu tak? Dan keadaan tertipu pun tertipu lagi. Bahawa ia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tanya. Kenapa dia kata lagu tu? Kerana ia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Tanya. Ada je. Doktor. Ada tu. Kata dia. Tanya. Ia bercakap seperti percakapan ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama. Itu paling bahaya sekali. Padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan halaba dalam menghimpunkan kekayaan dunia. Na'udzubillah min zalik. Tamak. Wallahu a'lam. Saya macam mana kan? Begitu berkalam hidup sebagai mukmin itu kurang. Bila kurang tu mudahlah tipu daya syaitan masuk tu. Masuk ke situ, masuk ke sini, masuk ke sana, masuk ke atas, masuk ke bawah dia. Keliling pinggang kita tipu syaitan. Penuh dengan penipuan yang tak kata apa. Wallahu a'lam. Padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan halaba dalam menghimpunkan kekayaan dunia. Orang seperti ini termasuk dalam golongan orang yang binasa, jahil dan tertipu dengan helah syaitan. Sebut dia belajar sana, belajar sini. Tujuan dia nak menghimpunkan kekayaan dunia. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan sangat tipis harapan untuk ia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Sekono mati dia. Dalam tempoh sekono tu, Allah Ta'ala sayang aku sungguh dia. Rezeki murah, karamah Allah muliakan aku. Aku yang terjak naik, pangkat aku naik, sekejap naik. Tu masa tu sedap, betul rasa sedap lagi tu meninggal. Na'udzubillah min zalik. Habis semua tinggal. Bangun dulu, masya-Allah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, dan sangat tipis harapan untuk ia bertaubat kepada Allah kerana ia telah menyangka bahawa dirinya termasuk dalam golongan orang yang baik. Dengar. Aku buat haji ni tak elok lagi kau. Aku buat haji ni tak baik lagi kau. Hanya main lagi tu sudah dia. Aku buat lagu ni tak baik lagi kau. Hanya main lagi tu dia. Padahal dia telah lupa akan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Maksud firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Kenapa Tuhan panggil orang itu pun beriman juga ya? Betul ke tak betul? Allah kata, wahai orang-orang beriman, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Kenapa Allah panggil orang macam itu pun beriman juga ya? Wallahu a'lam. Ada juga biasanya gitu orang tu dia buat benda hak salah, bukan kerja-kerja orang beriman, tapi Allah masih panggil lagi wahai orang-orang yang beriman. Sebenarnya kalimah yang beriman itu tak kenal situ dalam terjemahan bahasa kita Melayu, tapi dah majoriti orang tidak terjemah lagu tu, maka jadi macam itulah. Kalau ikutnya wahai orang-orang yang buat kerja-kerja iman, asal gitu. Sebab amanu tu dia fi'il madi, buat kerja tentu lagi dia beriman.
Sebab tu dalam Quran banyak bila Allah nyatakan ya ayyuhallazina amanu, lepas tu dia akan buat amalan kerja zahir nak membuktikan dia tu beriman semua ke tak. Ya ayyuhallazina amanu, orang ni banyak dah buat kerja-kerja iman dah. Tapi nak pastikan dia beriman tu tak beriman, kutiba alaikumusiyam. Gitu wabahana. Ya ayyuhallazina amanu, orang beriman tak beriman dah. Kalau seorang pun dia sembahyang gitu dah. Lepas tu tengok belakang dia, jawapan dia apa dia belakang tu. Dapat tak benda tu belakang tu? Kalau tak dapat, makna kerja iman yang dia buat lagu tu belum lagi sampai perangkat pada yang beriman. Yang beriman tu tak sampai lagi. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala baik. Dan orang ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Kebanyakan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Apa dia sabda Nabi? Ana min ghairi dajjal. Ukhwafu alaikum. Akhwaku ke akhwaku. Dia kata apa itu? Akhwaku ke akhwaku? Tak nampak ada. Kalau akhwaku salah, maka tak nampak. Kita baca akhwaku. Akhwaku lah. Tak nampak. Kena berbaris tambahan. Ana min ghairi ad-dajjal akhwafu alaykum min ad-dajjal. Faqila ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama as-su'i. Kata dia, na'udzubillah min dzalik. Artinya arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjemah dia kurang. Selain daripada Dajjal, ada satu perkara yang sangat aku bimbangkan. Lebih daripada Dajjal. Lalu ada orang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka ialah ulama su, yakni ulama yang jahat, yang ulama su, yakni ulama yang jahat. Na'udzubillah min dzalik. Dajjal itu tujuannya sudah jelas. Tahu dah Dajjal ni tipu orang. Tahu dah Dajjal ni kelepek orang. Tahu dah. Untuk menyesatkan manusia. Tetapi ulama su ini, walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka itu adalah mengajak orang lain membuat kejahatan, kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Mulut dia lain, hanya dia buat lain. Allahu a'lam bishawab. Ada juga pesan ada tu. Alhamdulillah min zalik. Mengajar lain, dia buat benda lain. Allahu Akbar. Walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, percaya dia sekarang. Pak dia. Hendaknya. Dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Itu perbuatan dia. Lisanul hal law aula min lisanil maqam. Lisanul hal aula min lisanil maqam. Lidah perbuatan itu lebih hebat daripada lidah perkataan. Orang kalau ustaz cakap, orang tak pun nak dengar. Kalau bila ustaz buat, cepat dia orang kata. Sebab perbuatan itu dia lebih apa dia?
menarik minat kepada seseorang yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan orang ramai lebih mudah tertarik dengan perbuatan ulama su daripada perkataan mereka. Dia cakap orang tak pernah dengar, tapi cara dia buat kerja orang suka tengok. Tengok tu, tengok ustaz. Pada pandai dia kata harap. Ustaz pergi sana eduk. Ni kan. Allah anak saya ni. Takut sangat kita. Bila benda-benda tempat-tempat yang ada muka takut kita. Lagi. Saat lagi orang kampung tu tengok ustaz ada. Tak ada benda pun elok. Kau yang pandai-pandai kata harap. Nak ubah habis kita tak apa. Kedua kahwin, tempat paling banyak maksiat boleh kahwin. Kampung habis lagi tempat. Ni ada benda maksiat muka. Ustaz duduk cokok situ. Siap ada serban lagi. Ni orang kata tu tengok ustaz. Takkan haram kalau ustaz datang tu. Dah kampung pakai malu pula. Siap ada karaoke lagi, siap ada apa lagi dengan. Oh masya-Allah. Ustaz tu jadi hujah orang kampung kata boleh. Tu Allah alam saya. Pada ustaz tu tanam pelaburan tu. Takut kalau buat pelurian ada kahwin tak tanggulah. Ada sebab pergi. Tu antara ustaz-ustaz semua bagiannya. Dia jadi hujah orang jahil, benda haram jadi halal. Na'udzubillah min dzalik. Kalau anak murid saya jemput saya pergi tempat kenduri tu ada maksiat, saya tak masuk, duduk kat luar. Tu dah kereta, tu dia nampak dia datang. Ustaz, sebenarnya boleh, kau ada maksiat. Suruh dia berhenti, yang perempuan pakai tudung, yang tolong aku masuk dalam rumah dulu, saya pergi makan. Saya buat begitu saya. Kalau tidak, saya balik. Saya buat begitu. Tu lagu-lagu semua tu berhenti. Atau buka lagu Quran atau nasyid. Kalau lagu-lagu tu saya takkan datang. Kisah tunggu kejap lagi. Tu. Tak tengok. Tak boleh ustaz, saya tak ada apa-apa. Okey, tak apa, saya pun balik lah. Besok tu ustaz Masyadi aku tengok kita baru sini. Habis ni. Allah anak saya tak pergi saya tak apa. Alhamdulillah misal. Lebih-lebih ada pelamin saya tak pergi saya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Adik-beradik ada apa panggil? Adik-beradik panggil peluri kat dia ada muka. Tak ada buat lagi. Susah bang gini-gini. Tak apa, susah aku pun balik dalam neraka lagi susah ada tu. Dalam neraka lagi susah, masya-Allah. Tak apa ni buat. Aku tak nak. Aku tak redha dengan perbuatan lagu ni. Sekurang-kurangnya aku kena tinggalkan. Aku benci dalam hati aku, kata Nabi. Sekurang-kurang aku nak larang kau pun tak boleh. Nanti kau lawan jadi gaduh. Aku tinggal kau sebab aku tak redha dengan perbuatan kau. Biar orang tak suka aku. Itu yang pentinglah. Mana pun makhluk Allah di langit suka sudah, kata gitu. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala lagi. Itu keduanya. Dan orang ramai lebih mudah tertarik dengan perbuatan ulama su. Ulama-ulama jahat daripada perkataan mereka. Maka apa yang dapat dirosakkan oleh ulama su ini dengan perbuatan mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dibaikkan oleh lidah mereka. Dengar, itulah tak Nabi dah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa orang-orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpunkan dunia banyak-banyak kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama su ini. Ni Allah alam saya ni dulu mula-mula dia baik cukup hormat dengan ulama dia. Allahu akbar. Satu hari ketika ulama tu mati, dia pergi ziarah tengok, masya-Allah hartanya banyak, masya-Allah tu. Siang harta pun tak ada buat gubuk batu.
Mati banyak sangat. Sejak tu dia anti ulama semua. Siapa nama dia? Aurangzeb. Dia antara orang Tartar masuk Islam. Antara sejarah dalam dunia yang tak berlaku ialah penjajah menjajah negara Islam, dia masuk Islam. Biasanya penjajah jajah negara kita ikut cara dia. Ya. Kita orang yang dijajah mengikut penjajah. Beza dengan Islam. Kerajaan Tartar menyerang kerajaan Islam. Jadi Islam dia. Jadi dia punya hormat ni orang sampai dia pernah kata dia. Aku sembahyang malam ke, seronok boleh sembahyang malam, sembahyang subuh dia suka aku. Tapi mina Arab nak tinggal tak boleh. Mana yang dekat lagu tu dia. Yang sebaiknya ulama ni, masya-Allah. Tiba-tiba dia tengok ulama tadi kumpul harta mati tu, nampak banyak kalau harta dia tinggal. Allahu Akbar. Sebab tu kata Ibn Arabi, "Idza dakhala sin shina faham kalam." Al-ma'budu ahli Syam tahta al-qadam. Idza dakhala sin shina faham kalam. Dia mula-mula Yahudi ni, dia masuk negara Palestin tu, dia beli tanah dengan harga yang tinggi. Jadi orang Arab masa tu, orang Islam masuk terpukau dengan bayaran harga tanah yang terlalu tinggi. Beli sikit. Akhirnya dengkel penuh dengan orang Cina. Itu begitu kan. Itu juga dengan Palestin. Asalnya begitu. Jadi Ibn Arabi masa dia mengajar tu, dia cakap sebab-sebab Yahudi masuk tanah dekat Palestin. Itu asal kita ni. Jadi maka mereka pun tegurlah ulama-ulama tak bangkit masa tu. Komentar. Tapi Ibn Arabi kuah tu syair. Al-ma'budu ahli Syam tahta al-qadam. Idza dakhala as-sin shina faham kalam. Tu yang disembah oleh orang Syam, saya panggil Palestin di bawah Syam. Zaman tu masih Syam lagi. Orang sembahan orang Palestin letak di bawah kaki aku. Apabila masuk oleh Raja Salim akan negeri Shin, apabila masuk oleh Sin Raja Salim akan Shin negeri Syam, dia akan faham kalam aku. Berapa tahun tu baru sampai kepada Raja Salim. Raja Salim pun pakat hantar tentera pergi cari. Ibn Arabi sudah mati. Maka kat mana dia mengajar? Kat sini tempat dia mengajar. Gali. Dia tengok gali dalam tu ada emas. Maknanya dia dah beritahu orang Syam sudah lupa dengan kewajipan dia, duk gaduh ke harta. Hari ini bergaduh, pulang kabur. Kita pula mencacang ganimat. Kuncinya jual tanah kepada kafir. Dalam Islam haram jual tanah kepada kafir. Orang Melayu suka jual tanah kepada kafir sebab mahal. Wallahu a'lam. Qala Mu'alif rahimahullah ta'ala. Maka jadilah masa Al-Wasit Billah. Al-Wasit Billah ni dia zaman dengan Gabriel. Dia zaman siapa? Zaman Hasan Basri. Zaman Mu'tazilah. Dia Al-Ma'mun untuk Al-Wasit Billah. Itu juga ulama pemimpin dia dengar cakap ulama-ulama sufi. Habis ulama-ulama baik semua kena basah dia. Last minute dia nak mati tu baru dia perasan. Dia kata ulama-ulama yang memimpin aku selama ni ialah untuk dunia, bukan untuk agama Allah Ta'ala. Dan aku lihat ulama-ulama yang warak, ulama-ulama yang sungguh-sungguh atas agama Allah. Mereka hidup dalam keadaan hina, dina dan sebagainya. Sebelum mereka tu adalah subbillah. Tapi last minute baru dia terbuat. Mana last minute baru tinggal. Sebelum dia mati sempat kata demikian. Allah Ta'ala saya. Qala Mu'alif rahimahullah ta'ala lagi. Maka jadilah ilmu yang ada pada mereka sebab keberanian orang ramai membuat berbagai-bagai maksiat. Itu dia na'udzubillah min zalik. Itu punca dia. Orang awam pakat buat maksiat belaka, tak apa ya. Sekali-sekali budaya ya.
Maka inilah yang sangat dibimbangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian nafsu amarah ulama su ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan-angan dan membisikkan kepadanya bahawa ia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia. Apa nampak saya kena? Imam Ghazali buat real punya. Sebab zaman dia tu zaman berlaku benda ni semua ya. Sebab tu dia boleh buat benda tu pasal dia zaman tu dia berlaku zaman dia. Zaman kita bukan berlaku. Ni kan? Zaman dia berlaku zaman dia tu. Jadi dia boleh buat dah. Allah Akbar saya. Sebab tu masa orang dulu bila nak tanya hukum tu dia tengok ulama tu buat apa dia. Ada kerja kerajaan ke tak kerja. Zaman tu dah berlaku dah. Zaman pemerintahan Islam berlaku dah. Kalau ulama kerja kerajaan orang tak pernah tanya. Kalau ulama bahasa mengajar sendiri gitu tu tu banyak orang tanya dulu dah. Wallah a'lam saya dah. Zaman demam dulu pun dah berlaku dah. Tu. Jadi ulama bergantung dengan pemerintah. Bahawa telah banyak menabur jasa di kalangan manusia sehingga ia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah Ta'ala. Nafsunya juga mengkhayalkan kepadanya bahawa ia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Na'udzubillah min zalik. Itu dia macam-macam nak saya ujian-ujian. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Ada orang datang rumah saya, datang rumah ngaji kat rumah saya. Kata rumah saya buruk rumah saya. Dia kata saya nak repair lah, nak plaster dinding, lantai, tambah semua nak tambah. Banyak-banyak kat 50,000 lah. Saya berkata tak apalah, duit tuan tu atau di pondok sana tu masjid tak siap. Tempat ni pondok ni masjid tak siap. Tempat ni kat Negeri Sembilan ni ada satu balai, start nak mengajar, tempat nak tak ada. Duit kau pergi angkat sana. Rumah saya sekarang ni masih boleh duduk, tak bocor lagi. Dan alhamdulillah, ada masalah apa begitu kan. Itu cara saya lah, cara orang lain wallahu alam kata saya semua tu orang bagi tu, nak mudah mengajar. Dulu pakai bersihkan kan. Selagi boleh pakai sudah. Wallahu a'lam. Cara saya lah. Cara orang lain wallahu a'lam. Saya tak minta derma macam orang lain. Hadirin-hadirat minta bantu siapa-siapa ada duit lebih nak siapkan masjid. Saya tak ada macam tu tangan saya. Itu bukan cara saya. Cara saya ada cara tersendiri. Itu orang tahu cara rumahnya. Cara saya cara tersendiri. Orang selalu datang hantar kat Facebook saya surat daripada kawan-kawan mari pondok dulu. Masa dia nak tolong saya kan aku duit sikit. Apa hal? Masjid aku tak siap lagi. Anak murid kau beramai, ada dah 100 orang. Masjid kau besar mana? Sekian-sekian besar. Wah, besar masjid daripada orang tu. Kecilkan masjid kau sikit lah. Buat apa besar-besar orang tak ada. Senyap, kan? Begitu. Kau nak minta derma apa? Aku sembahyang jemaah tempat kau tu 20 orang, 50 orang. Kau siap masjid untuk 1,000 orang. Buat apa? Kau nak cek keuntungan daripada duit tu pandai muka kau. Saya kena gitu kan. Kalau dia betul-betul tadi lah saya bagi kan. Allah Qala mu'alif rahimahullah ta'ala baik. Ayat akhir zaman ya Ustaz. Masya-Allah saya kata. Wahai para penuntut, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya kata. Tak ada pertanyaan apa saya. لا ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فكحنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين
وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.